Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Salam. Okey Tuan, dah budak ingat. Ya. Okey. Ada 36 orang dah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dimuliakan, Yang Mulia Engku Nora selaku urus dia dan penyelia kelas Tafakuh Fiddin tahap 3, yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya tak jemu-jemu kita mengungkapkan, membasahkan lidah kita, menyebut puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinan daripada Allah, maka hari ini kita masih lagi dipanjangkan usia, dapat menyedut udara yang nyaman, dapat mata kita berkelip, dapat tangan kita bergerak, dapat kaki kita melangkah, akal fikiran kita masih lagi waras, dan pada pagi ini kita berpeluang, berkesempatan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri ilmu secara online ataupun secara maya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada kita semua. Semoga dibukakan pintu hati kita seluas-luasnya, dapat menerima, dapat faham ilmu yang kita akan bicarakan sebentar lagi. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semakin hari semakin kuat berpegang dengan agama, semakin hari semakin bertambah amal ibadat kita, semakin hari semakin bertambah ilmu kita dengan menyertai pengajian-pengajian seumpama ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, saya mohon buka kamera
buka kamera untuk melihat wajah-wajah yang ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat semua ya? Ustaz. Alhamdulillah. Moga-moga sentiasa ceria di dalam kita nak menuntut ilmu. Amin. Ilmu ni cahaya. Cahaya ni bersih. Cahaya ni dia tidak akan masuk kepada orang-orang yang berserabut. Jadi ilmu ni nuraniyun, makna benda halus. Ibarat katanya dalam kajian sains, maknanya air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun dizikirkan ataupun didoakan, maka air itu lain daripada air biasa. Cuma kita tak nampak. Jadi kalau kita pergi makmal, kita kaji, mana air yang tidak didoakan, tidak dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak dizikirkan, tidak didoakan, maka air itu ibarat katanya tawar begitu saja. Makna air semata-mata air. Tetapi telah dikaji, telah dibuat kajian, makna air yang dibacakan ayat-ayat Quran, doa-doa, zikir-zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, maka berbeza. Begitu juga kita mengaji ilmu ni. Mengaji ilmu ni nuraniyun, yang halus, yang lembut. Jadi oleh kerana itu nak masuk kepada jiwa. Jiwa kita keras, jiwa kita berserabut, maka ilmu tu tempiah. Orang tua kata jauh malaikat 44. Jauh malaikat 44. Jadi oleh kerana itu kita di dalam menuntut ilmu ni kita kena sentiasa ceria, makna akal fikiran cerdas, dan tak dapat tidak sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Moga-moga ilmu tu masuk ke jiwa kita, mudah faham dan ingat, serta kita beramal. Baik, pada pagi ini kita sambung pengajian kita, Kitab Jawi Aqidatun Naji, muka surat 115. Kata musannif, daripada situlah kita membahaskan dalam muka surat 115 Kitab Jawi. Manakala Kitab Rumi ini muka surat 303. Muka surat 303. Jadi kita berbicara berkenaan dengan an-nubuwat ataupun kerasulan. Seperti mana yang suara ni apa dengar? Saya jelas sangat dah suaranya. 100 dah. Masalah internet di tempat masing-masing agaknya. Masalah internet. Saya ni 100 dah suaranya. Amat jelas. Saya jelas. Saya jelas. Jelas. Tempat-tempat lain Tak ada jelas. sekejap tadi. Jelas Ustaz. jelas. Ketapang jelas. 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 Okey. Jadi apa nama ni, mungkin di tempat kita ataupun keluar masuk balik. Zo kata keluar semula, masuk balik. Maknanya apa nama ni, teknikal. Left semula, lepas tu masuk balik. Mungkin ataupun cuaca, internet kita masalah, mungkin lah. Jadi saya ni di tempat saya ni okey, tak ada masalahnya. Lepas tu cuaca pula, matahari sedang naik. Matahari sedang naik. Jadi saudari yang berkata tak jelas tu, keluar balik, masuk semula. Masuk semula. Kita berbicara berkenaan kita nak kenal tentang kerasulan. Kerasulan. Kita dalam rukun iman tu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Itu tentang kerasulan. Manakala berkenaan dengan ruang lingkup ataupun kajian ataupun pembahasan
pembahasan ilmu tauhid ni iaitu hak nombor 2. Nombor 1 ilahiyat, ketuhanan. Nombor 2 an-nubuwat, kenabian. Nombor 2 kenabian. Lepas itu kita telah bicara juga. Telah bicara helaian sebelum ini berkenaan dengan as-sam'iyat, tentang kubur, tentang sirat, tentang neraka, syurga yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi muka surat 115, muka surat kitab Jawi, muka surat 115, kitab Rumi ni muka surat 303. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kata musannif, kita kena ingat bahawasanya kata musannif iaitu yang dikatakan oleh Syekh Zainul Abidin. Syekh Zainul Abidin pengarang kitab Aqidatun Naji ni. Syekh kata musannif, kata Syekh Zainuddin Al-Fatani ni, dan dia mengambil hak bahasa Arab tu, dia mengambil daripada matan Sanusiyah, iaitu Syekh Sanusi. Syekh Sanusi mengeluarkan matan ataupun mengeluarkan ayat yang berkaitan dengan kerasulan ni. Itu kata musannif. Kata musannif maknanya Syekh Zainal Abidin ni dia mengabarkan kata Syekh Sanusi. Asalnya kitab kita ni daripada matan Sanusiyah. Matan Sanusiyah ni. Matan Sanusiyah diterjemahkan dalam bahasa Jawi, dia bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Itu matan Sanusiyah. Kitabnya dia matan bentuk gitu. Dia ambil Syekh ni ambil matan, lepas tu dihurai dalam bahasa Melayu, bahasa Jawi. Itu dia matan hak asal ni. Asal. Lepas itu matan hak Jawi. Hak Jawi dipanggil Aqidah Sanusiyah daripada matan Umul Barahin. Ini hak Jawi. Matan ni hak besar gini, tulis besar. Lepas itu dia ada terjemah Jawi. Tu. Kalau tuan-tuan nak membeli, membaca, itu kitab ni kecil juga. Dipanggil Aqidah Sanusiyah. Order dalam Shopee. Lepas itu ini matan Arab. Jadi kedua-dua matan ni jadi Aqidatun Naji. Kita baca ni. Jadi Aqidatun Naji. Lepas itu satu lagi matan Al-Aqaid Duriyah. Pengarang lain pula Syekh Muhammad Al-Hashimi. Dia ada syarah dalam bahasa Arab. Bukunya kecil juga. Jadi nak kabarkan kita ni biar banyak kitab walaupun belajar sikit. Ini tiga matan ni dihimpunkan di dalam Aqidatun Naji. Matan bahasa Arab belaka. Nak membahaskan, nak beri faham kisah kerasulan. Maknanya dalam rukun iman kita percaya kepada Rasul tu, itulah bahasannya yang berkait dengan Rasul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan kata musannif, kata musannif tu ditulis Syekh Tuan Minal ini, lepas tu diambil daripada matan Sanusiyah. Wa yu'khadhu, kalau tengok dalam matan Sanusiyah tu ada hak bahasa Arab tu. Wa yu'khadhu minhu aidan jawazul a'radil bashariyati alaihimus salatu wassalam idh dhaka la yaqdahu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim indallahi ta'ala bal dhalika mimma yazidu fiha. Itu matanya. Lepas tu ada satu kitab lagi, Majmu' Mutun. Majmu' Mutun. Majmu' Mutun ni setebal ni.
Maknanya kalau orang ngaji pondok majmuk motor ni, mana dia segala matan dalam itu. Matan tauhid, matan fiqh, matan tasawuf, matan balaghah, matan badik, matan mantik, matan ma'ani. Oh, majmuk motor namanya. Jadi kaedahnya orang mengaji-ngaji pondok ni ataupun orang sekolah-sekolah Arab dulu, maksudnya dia mengaji matan supaya ingat. Supaya ingat. Lepas itu satu lagi Indonesia, sistem dia di Aceh. Saya pergi ke Aceh hari itu, tengok apa nama ni pengajian dia. Kitab ni ditulis ataupun disalin semula. Saya tanya kenapa? Saya agak dah, maknanya nak ingat. Rupanya teknik tok guru dia di pondok ni, mana kitab, contohnya kitab Arab Fathul Qari atau contohnya kitab Matan Sanusiyah, maka tok guru suruh salin semula walaupun dia ada kitab. Walaupun ada kitab, makna apa nama ni, kesannya kita menulis artinya kita terus ingat. Itu makna cara-cara pondok lain, dia punya sistem ataupun cara mengajar yang tok guru buat. Kita Malaysia ni tak pernah dengar lagi. Tak pernah dengar lagi. Cumanya sekolah Arab, masa saya dulu di sekolah Arab, kita menghafal, lepas tu kita tulis. Kita tulis sendiri. Tak ada ustaz, tak ada menyuruh menulis. Ini wajib. Kalau di pondok Indonesia wajib. Walaupun ada kitab, dia suruh salin semula. Makna semasa kita menyalin tu, kita ingat. Kita ingat. Artinya, dan diambil daripada kata kita. Daripada kata kita. Maknanya musannif khabar. Musannif khabar, makna kata kita Muhammadur Rasulullah. Itu pula harus segala a'radul basyariyah. A'radul basyariyah ni tingkah laku manusia. Itu maksudnya a'radul basyariyah, tingkah laku manusia ataupun perangai manusia. Jadi nak khabarkan Muhammad Rasulullah, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, dia ni daripada kalangan manusia. Dilantik daripada kalangan manusia. Bangsa Arab Quraisy. Bangsa Arab Quraisy. Satu-satunya Nabi daripada keturunan Arab. Biasanya Nabi ni hak dulu-dulu keturunan apa nama ni, Bani Israel. Bani Israel. Akhir Nabi diutuhkan oleh Allah Ta'ala daripada bangsa Arab, iaitu Arab standard, Arab bangsawan, Arab yang ahli sastra, Arab yang bijak pandai, iaitu Arab Quraisy. A'radul basyariyah maknanya berperangai seperti manusia. Maksudnya makan, minum, tidur, bekerja, apa begitu gini. Atas mereka itu alaihimus salatu wassalam. Atas mereka nabi-nabi. 25 rasul tu maknanya a'radul basyariyah. A'radul basyariyah maknanya nabi-nabi. Nabi-nabi ataupun rasul-rasul 313 disebutkan dalam Quran 25 itu. Lepas itu nabi-nabi pula 124,000. Maka jumlah nabi itu maknanya mereka ini berperangai seperti perangai manusia. Berperangai seperti perangai manusia. Begitu juga ada nabi. Ada nabi daripada kalangan jin. Nabi dilantik, bukan rasul, nabi. Nabi dilantik daripada kalangan jin. Nabi itu siapa nama? Nabi daripada kalangan jin. Siapa nama? Yusuf. Nabi daripada kalangan jin namanya Yusuf. Bukan Nabi Yusuf tu. Yusuf lain. Itu tak termasuk. Jadi Nabi yang disebutkan di sini
iaitu Nabi dari kalangan manusia. Kerana yang demikian itu tiada memberi cedera pada risalah mereka itu. Maknanya tidak mengganggu gugat dalam menyampaikan risalah. Maksudnya menyampaikan dakwah ataupun tuntutan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka itu manusia. Jadi oleh kerana itu daripada uslub dakwah kita ambil pelajaran, sekiranya China, bangsa asing China, India, maka naklah pendakwah itu daripada kalangan bangsa mereka sendiri, sebab mudah mencapai maksud. Mudah mencapai maksud. Begitu juga kita sekarang ni ada kerusuh, universiti pun ada kerusuh. Maknanya nak mendidik budak-budak pra sekolah ni. Jadi ada kerusuh dia betul. Ijazah pra sekolah. Maknanya cikgu pra sekolah ni kena menurun taraf. Menurun taraf walaupun dia dewasa, menurun taraf jadi budak-budak. Jadi budak-budak. Makna nak menyampaikan proses pelajaran dan pengajaran itu. Saya tengok cikgu cikgu pra ni, makna dia orang muda ataupun orang yang berumur, tetapi dia jiwa dia mesti style budak. Style budak. Mana dia turun level dia tu dalam kelas, maknanya nak berdakwah ataupun nak mengajar proses pembelajaran supaya budak ni faham, supaya budak ni menerima. Sebab itu kalau kita perasan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, maknanya cikgu ni rajin memberi bintang-bintang. Kalau buat lawa, 5 bintang. Kalau buat lawa, buat lukisan ke penulisan, itu makna standard budak pra ataupun budak tadika. Jadinya Rasul alaihissalatu wassalam, mereka ini seperti manusia. Makan, minum, rumah tangga apa begitu begini, beristeri, beranak penak, aktiviti macam kita. Aktiviti macam kita, tetapi nak membetulkan ruhani ataupun jiwa. Sebab jahat manusia ni. Daripada sejarah Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia ni jahat. Perangainya perangai tak senonoh. Ammaratum bisu', perangai manusia ni nak kerja jahat seumpama. Nak kerja jahat seumpama. Maknanya manusia ini dibimbing oleh Rasul. Dibimbing. Kalau kita tengok sejarah sahabat-sahabat, Sayyidina Umar contohnya, masa jahiliah dulu Samsai tu. Jadi bila Rasulullah berdakwah, mengajak kepada Islam, Samsai Umar tu turun kerana ketakwaannya. Tu dia. Jadi kita tengok keadaan, kalau kita contohkan masyarakat kita ni, ke masjid, ke surau, makna tempat medan kita, ke masjid, ke surau, Samsai juga. Marah dia orang sebut Samsai. Maknanya Samsai ni maksudnya Samsai tingkah laku. Saya contohkan Samsai. Makna semaya gina. Itu contoh mudah. Menunjukkan Samsai. Makna cakau harimau depan Allah Ta'ala. Itu Samsai. Jadi ulama-ulama kita ni melalui kitab-kitab dikarang. Jadi nak semaya tu berdasarkan hadis Rasulullah mengajar, sahabat mengajar begitu begini, tabi'i sampai kepada kita, ulama-ulama mengarah. Maknanya kalau nak semayang, maknanya takbiratul ihram tu buat molek-molek. Itu nak kabarkan Samsainya. Tapi oleh kerana agama, bila ajar agama ni, dia tak Samsai. Dia tak Samsai ataupun tak jadi Samsai kerana didikan agama itu. Didikan agama. Jadi Rasul ni
Kita ni tahan lagi. Keturunan kita ni Islam dah. Masa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berdakwah ke manusia ni, ketika itu kafir belaka. Ketika itu kafir belaka dan mendapat tentangan yang hebat, bukan orang lain daripada keluarga. Daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara dia Abu Lahab. Abu Lahab, dan begitu saudara mara dia memusuhi Rasulullah kerana Rasulullah ini mengajak mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu kita nampak. Sebab itu kita tiap-tiap tahu ceramah Ma'al Hijrah, Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj. Tiap-tiap tahu, tapi tak ada memberi kesan kepada jiwa kita. Makna diceritakan, orang tua-tua khabar disurahkan, diceritakan tentang sirah Nabi, berkenaan dengan tingkah laku Nabi apa begitu begini, tetapi tidak mengambil pengajaran. Begitu ramai orang tak sembahyang. Ceramah Maulidur Rasul, semangat. Pukul 3 dah sampai ke masjid dah. Malah itu je lah. Lepas itu habis. Makna tak melekat. Tak melekat. Jadi nak melekatkan jiwa tu, maknanya dia ambil tahu. Dia ambil tahu berkenaan dengan hidup mati. Baru sedar. Hidup mati. Makna mati. Kadang-kadang kita pergi tempat orang mati, dia khabar orang mati, bukan dia. Makna nak sedar bila dia mati baru sedar. Bila dia mati, sesalan tak berguna. Sesalan tak berguna. Jadi oleh kerana itu, kita mengambil pengajaran daripada perutusan Nabi nak membimbing. Contoh, kita kecil ni, daripada lahir, ayah mak kita membimbing. Ayah mak kita membimbing. Tapi kita tak perasan lah masa kecil. Lepas itu, kita dah besar sikit, maknanya 3 tahun, 2 tahun, ajar berjalan apa begitu, ataupun setahun ajar berjalan, bertatih orang kata tu, makna bimbing. Bimbing. Lepas tu makan nasi. Makan nasi, menyuap nasi. Ada orang tua sekarang ni menyuap nasi begini makna tidak dibimbing. Ada saya menengok nak suka. Suap nasi bukan gini, kita gini. Makna dia ni macam budak. Makna ayah dia, mak dia tetap makan nasi ni gitu. Ataupun makan nasi tangan kiri. Jadi mak kita tangan kiri, tangan kanan. Lepas tu ada orang bagi hadiah ke, bagi duit apa gitu gini. Budak-budak ni suka ambil tangan kiri. Boleh jadi dia tidak. Tapi mak kita tangan kanan. Itu bimbing. Jadi dalam konteks kita hari ini, menjalankan risalah Nabi ini, bukan jadi Nabi, risalah Nabi. Maknanya pengajaran Nabi, maknanya ulama. Jadi ulama. Jadi oleh kerana itu, ulama nak bimbing. Ulama ni yang nak membimbing kita di masjid surau lah, dalam masyarakat awam. Kalau dalam sekolah, dalam pondok, dalam pusat pengajian, ulama ni, guru-guru kita lah, dia nak bimbing, tunjuk ajar apa begitu gini. Sama ada peringkat sekolah ke, sekolah agama ke, sekolah menengah ke, peringkat universiti, peringkat institusi pengajian tinggi, guru membimbing. Guru khabar gini, subjek ini. Jadi membimbing. Kita pada ketika ini, makna saya lah membimbing. Nak khabarkan begini, Rasul ni a'radul basyariyah, Rasul ini membimbing kita, ulama al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita masuk dalam fikiran kita, dalam hati sanubari kita, maknanya hasil daripada asuhan Rasulullah sampai ke sahabat, sampai ke peringkat bawah kita ni, kuliah di masjid-masjid. Artinya guru ataupun ustaz kita membimbing dan menasihat.
Membimbing dan nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maknanya bersabar. Bersabar. Kalau kita mengajar masjid tu berborok, sabarlah. Dia tu tak dapat hidayah lagi. Kita mengajar di masjid, ayat Quran dah khabar dah. Mengajar di masjid, tidur. Makna jiwa dia tetap dicas. Makna bateri telefon kita 1 bar je, tak cas. Jadi kita ni mengecas bateri ni, telefon ni, ada teknik juga. Jangan pukul 3 cas. Jadi tak boleh. Kita mengecas telefon ni dekat nak tidur cas. Bila cas dah penuh telefon, cas ketika tidur pun tak boleh juga. Kita nak tidur pukul berapa? Nak tidur pukul 11. Makna pukul 10 tu kita cas lah dah bateri telefon. Maknanya pagi besok subuh dia ada tulis 100. Jadi 100. Jadi oleh kerana persediaan kita tu seharian ni, makna taklah pergi kerja mengecas bateri, nak berak mengecas bateri. Makna tidak ada sistematik tentang telefon. Lepas itu link hilang semua. Hilang. Tak ada sistem. Assalamualaikum, link pada malam ini apa ya? Lah, dah beri dah link. Kenapa awak tak bintang kan? Saya khabar bintang kan. Jadi kalau orang yang malas pandai tu lantak, maknanya awak tak cakna. Tak cakna. Maknanya link tu kita dapat, lepas itu kita kena tekan tepat link tu, tekan, ambil bintang di atas. Kita bintangkan, dia tidak hilang. Lepas tu satu lagi, sistem juga. Tuan-tuan mungkin lebih tahu saya lah. Saya hari ni, contohnya hari ni, WhatsApp masuk, saya baca. Hak tak perlu, saya delete. Tidaklah 3 kilometer nak bertemu dengan WhatsApp ataupun maklumat. Sebab itu, link tu hilang. Bukan hilang, ada di malam baca. Itu dia. Jadi oleh kerana itu, perkara-perkara yang berkenaan ni dibimbing. Dibimbing. Jadi Rasul ni berkenaan dengan mati hidup. Rasul ini membimbing kita. Jadi dalam proses kita pakai telefon ni pun kena bimbing juga. Tiba-tiba pergi ke pasar raya, pergi ke bandar, bateri habis. Awak tidak makna tidak menjadualkan betul-betul. Menjadualkan betul-betul, maknanya kita seharian kita berjalan ataupun kita beraktiviti, makna bateri tetap ada, bateri telefon. Itu contohnya. Tetapi pada risalah mereka itu dan ketinggian martabat mereka itu pada Allah Ta'ala, tetapi yang demikian itu setengah daripada barang yang menambahi pada martabat mereka itu. Jadi tidak mengurangkan martabat Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul ini walaupun berperangai seperti manusia. Maknanya martabat dia tidak mengurangkan. Maknanya Nabi dan Rasul ini tidak berperangai dengan tak senonoh. Tidak berperangai dengan tak senonoh, bercakap tak menipu, bergurau tidak berlebihan. Makna sistem kehidupan Rasul alaihimussalatu wassalam, walaupun mereka ini di kalangan manusia, tetapi mereka ini tidak menjatuhkan martabat mereka itu. Martabat mereka itu. Contoh lain, saya jadi kadi dulu. Sekarang ni tak tahulah. Mana pakai baju lengan pendek, tak pakai. Nak khabarkan.
pakai baju lengan pendek, baju kemeja lengan pendek ataupun t-shirt lengan pendek, saya pakai di rumah saja. Berjalan ataupun pergi ke kedai apa gitu gini, pakai baju gini lah. Tu dia. Makna kena jaga. Sebab martabat kadi ni, tuan kadi. Di daerah orang panggil tuan. Raja pun panggil tuan. Jadi kita kena jaga. Kepiah ni tak tanggal. Itu menjaga kita. Bukanlah nak mengada-ngada, tapi tengok. Maknanya kalau orang datang ke pejabat kita, Allah tuan kadi togel kepala, tidak direspek pada kita. Maknanya kalau orang nak berjumpa di bilik kita, kepiah ni 24 jam. Tak terpakai juga, panas kepala. Kalau hak kepiah ada lubang, tahan juga. Makna kepiah tu kita letak atas meja, kita buat kerja, menulis apa begini, menyaing apa begitu-begini, mengadap komputer, kita tanggal kepiah. Bila pintu diketuk, Assalamualaikum tuan, dia kata, Waalaikumsalam Haji. Maka kepiah itu terus letak atas kepala. Itu tidak menjatuhkan martabat. Maksudnya, itu kadi. Kalau dulu-dululah, saya dulu 10 tahun yang sudah. Kalau pergi tempat orang kahwin, bersampai. Macam orang pekan ni, apa nama ni, orang tua-tua. Saya tengok baju kebangsaan. Maknanya kalau orang tua-tua ni beradab. Beradab. Kalau sekarang ni tak pernah nampak dah. Kalau dulu saya sekolah kuliah dulu di pekan ni, hari Jumaat bersampai pasal. Tempat raja kan? Bersampai pasal. Sekarang ni tak berapa nak nampak dah. Sebabnya hak tua-tua dah balik. Kita pula jadi orang tua. Kita ni malas bersampai. Bersampai orang tua-tua. Jadinya apa tah lagi kadi. Pergi tempat orang mati bersampai. Maknanya pergi tempat orang mati. Lepas tu pergi majlis-majlis. Majlis-majlis begitu gini. Bersampai. Kalau tidak berjubah. Kalau raja kena pakai jubah. Kalau tidak pun contohnya mesyuarat. Kita bersampai. Tengok keadaan lah. Bersampai. Tak boleh pakai baju kemeja lengan pendek. Allah tuan kadi ni tiba-tiba baju lengan pendek pergi mesyuarat. Jadi Rasul ni lebih lagi pada itu tidak menjatuhkan martabatnya. Apabila sesuatu perkara yang kita dengar, contohnya Nabi Ayub sampai berguguran ulat nak kabur kesakitnya, itu Israiliyat dipanggil untuk menghina Nabi. Jadi Nabi ni tak menjatuhkan martabat dia. Dan diambil akan harus segala a'radul basyariyah, perangai manusia daripada kalimah Muhammadur Rasulullah itu, kerana bahawasanya ia Nabi mensabitkan bagi risalah juga, tiada mensabitkan ketuhanan dan tiada mensabitkan dengan keadaan malaikat. Maknanya Allah Ta'ala itu menjaga Rasulnya. Menjaga. Kita ni may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Sekiranya Allah Ta'ala nak bagi baik kita, dia bagi faham fid din, agama. Dia bagi faham. Maknanya kita ikutlah jalur itu. Kita ikutlah jalur itu. Contohnya kita ni mengaji ataupun belajar. Maka kita ni nak dibagi baik oleh Allah Ta'ala. Maka kita istiqamah lah belajar. Lepas tu boring. Habis. Boring. Selok mengaji masjid. Lepas tu hilang. Lepas tu kita tengok berseluar pendek pula dalam mengaji kitab, berseluar pendek. Itu maknanya Allah Ta'ala mentakdirkan dia itu, maknanya melencong ataupun tergelincir. Molek dah pergi ke masjid berkitab baik pasal berserbai apa, tiba-tiba ghaib ataupun ruyuk, maka
maka kita terpesong. Dia yang sebenarnya kalau bab-bab agama ni, bab-bab kebaikan ni, maknanya cuba tuan-tuan sekali tak pergi ke masjid. Mengaji kitab pergi, semangat sebulan 2 bulan. Tiba-tiba tak pergi sekali. Dia khabar. Awak ni ketinggalan dah, awak tak pergi belajar. Daripada ketinggalan, biar tak pergi terus. Itu ya tak ya juga, jiwa tu dah malas. Itu rintangan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Risalah Nabi ni maknanya perangai manusia nak mensabitkan bahawa model terbaik, qudwah hasanah. Dan demikian lagi segala saudaranya yang mursalun tu diutuskan, yang mursalun, dan ketika itu tiada tertegah pada hak mereka itu melainkan barang yang mencederakan pada martabat risalah mereka itu. Tak ada mencederakan nabi-nabi lain gitu gini. Dan bermula demikian a'rad, itu tiada memberi cedera padanya seperti barang yang mengisyarat oleh musannif bagi yang demikian itu, dengan kata musannif kerana demikian itu tiada memberi cedera pada risalah mereka itu, dan tiap-tiap barang yang tiada memberi cedera padanya maka iaitu harus. Maka Rasul alaihissalatu wassalam makna tidak membuat perkara-perkara yang mengaibkan, tidak membuat perkara-perkara yang mengaibkan ataupun perkara-perkara yang bertentangan, melainkan perkara-perkara yang Nabi buat ataupun Rasul buat ni perkara-perkara yang terbaik belaka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maknanya pada diri Rasulullah itu contoh terbaik kepada sesiapa yang beriman kepada hari akhirat. Makna nak bawa mati lah. Contoh Rasul ni nak bawa mati. Oleh kerana itu di dalam pengajian ilmu tauhid ni, mana kita nak kenal sifat batang tubuh Nabi. Batang tubuh nombor satunya batang tubuh fizikal Nabi. Ada dalam sirah Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu kisah-kisah Nabi. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi berjalan, Nabi beribadat, Nabi pakai pakaian apa gitu gini. Itu batang tubuh. Lepas tu yang keduanya berkenaan dengan contoh sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, patanah. Itu dua sifat fizikal. Sifat fizikal. Jadi kita ni tak habis mengaji. Berkenaan dengan sirah ni tak habis mengaji. Dan tidak ada kitab pun kita khatam. Kisah Nabi. Kisah Nabi. Kita tahu kisah Nabi makan, kisah Nabi pakai apa gitu gini, banyak lagi. Sehingga Rasulullah maknanya ke toilet sekalipun ada peraturannya. Makna seperingkat begitu. Yang dalam kitab fiqhnya dia ambil berkenaan dengan adab-adab ketika masuk tandas contohnya, adab-adab ketika keluar tandas, adab-adab ketika bersuci daripada najis. Itu dah sunnah Nabi tu. Dimasukkan ke dalam fiqh berdasarkan hadis Rasulullah. Diistinbatkan hukum berkenaan dengan tingkah laku Nabi dan perangai Nabi. Itu. Jadi mereka ini membuat sesuatu perkara yang tidak bertentangan, tidak menjatuhkan martabat mereka itu. Dan tiada tersembunyi bahawa a'radul basyariyah itu seperti sakit. Perangai manusia itu terlibat dengan Rasul ni, mereka tu sakit.
dan makan dan minum dan berkahwin dan lainnya tiada memberi cedera sedikit jua pun pada martabat mereka itu alaihimussalatu wassalam, tetapi adalah yang demikian itu daripada menambahi padanya dengan iktibar pengajaran membesarkan pahala bagi mereka itu daripada pihak barang yang menyertai akan dia daripada taat, sabar dan lainnya. Lain daripada taat, sabar seperti yang telah lalu sebutnya. Jadi manusia ini sifat-sifat dia ada juga pada sifat-sifat Rasul itu. Makna perangai manusia. So, contohnya perangai manusia itu terkena ke manusia itu sakit, terkena ke manusia itu makan, terkena ke manusia itu minum, berkahwin dan sebagainya. Dan sebagainya. Rasulullah berniaga. Pekerjaan dia berniaga. Rasulullah dalam masa yang sama panglima perang. Rasulullah dalam masa yang sama imam. Rasulullah dalam masa yang sama hakim. Jadi terlibat kepada sifat-sifat manusia itu, tetapi mereka ataupun Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jadi imam macam mana? Dia jadi imam macam mana? Jadi Nabi jadi imam perantaraan. Tidak cepat, tidak lambat. Sederhana. Kita ni jadi imam, kalau tengok jemaah ramai sikit, ayat panjang. Kalau tengok jemaah 2-3 puntur je, inna a'tayna. Jadi begitu. Jadi keadaan begitu. Jadi apabila kita tengok kepada Rasul ni, ataupun khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tengok terbaik dari segi kehidupan, dari segi amal ibadat, dari segi dakwahnya. Dari segi dakwahnya. Kita baca kitab Nurul Yaqin, Khulasah Nurul Yaqin, Sirah Nabi, ataupun dah baca kitab Fiqhus Sirah, Fiqhus Sirah Ramadan, Syekh Ramadan Buti, ada terjemah Melayu tu, Ramadan Buti, Syekh Al-Ghazali, Fiqhus Sirah. Maknanya kita satu-satu betul kisah sirah Nabi, barulah kita mengamati. Ataupun dalam kitab Itmamul Wafa, kisah sirah juga. Jadi kita boleh baca Nabi ni daripada sudut fizikal dia, lepas tu daripada sudut sifat-sifat kenabian itu. Maknanya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu dia. Jadi rangkumannya, para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berperangai seperti perangai manusia, tetapi tidak menjatuhkan walaupun sikit martabatnya. Nabi pernah sakit. Nabi pernah sakit. Sakit pula disihir oleh orang Yahudi. Nabi pernah sakit disihir oleh orang Yahudi. Itu ceritanya Nabi tak sembahyang jemaah sekali. Tak sembahyang jemaah sekali, disuruh Abu Bakar menjadi imam. Sakit yang amat sangat, tapi tidak menjatuhkan martabat. Tidak menjatuhkan martabat Nabi itu sebagai Rasul. Sakit seperti biasa. Rasulullah sakit, Rasulullah makan, Rasulullah minum. Jadi oleh kerana itu dalam tauhid ni kita nak mengamati dalam rukun iman itu, percaya kepada Rasul, itulah Rasul-Rasul itu a'radul basyariyah. Maknanya Rasul-Rasul itu menyamai sebagaimana perangai kita juga. Perangai kita juga perangai manusia. Itulah hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya kepada Rasul alaihi wassalam
wassalam. Boleh faham? Cerita dah hampir sejam. Boleh faham? InsyaAllah Ustaz. Jadi mudah je cerita sirah ni. Cerita sirah ni walaupun dalam bab tauhid, maknanya kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada Rasul, nak dikaitkan dengan sirah Nabi. Kita mengaji tauhid, lepas tu kita pandang sirah. Mengaji tauhid, dalam ilmu tauhid ni dia kata maknanya kita beriman kepada Rasul, wajib kepada Rasul. Lepas itu dalam tauhid kata Rasul ini berperangai seperti perangai manusia. Bila berperangai seperti perangai manusia, kita mengaji sirah pula. Perangai seperti perangai manusia bukan macam kita. Kita ni panas barangnya, mudah mengamuknya, sifat penipunya, cakap banyaknya. Jadi kita baca bersama kitab tauhid, kitab sirah. Kitab tauhid, kitab sirah. Saya sebutkan tadi Fiqhus Sirah, Ramadan Buti, Syekh Ramadan Buti, ada terjemah tu. Dewan Bahasa dan Pustaka terjemah Arab dia. Lepas tu As-Sirah Syekh Ghazali. Syekh Ghazali maknanya tentang Nabi, daripada Nabi lahir dan sehingga Nabi wafat. Lepas tu nak kemas lagi kisah-kisah Nabi ni. Kalau seluruh Nabi, Qasasul Anbiya, Qasasul Anbiya, cerita Nabi. Ada kitab saya tunjuk. Kalau kisah-kisah Nabi, tebal ni, Qasasul Anbiya, itu kisah-kisah Nabi 25. Tak tahulah kitab sekarang ada juga tak. Saya ni tahun 85 dulu, 1985, 17 hari bulan 2, 1985. Masa sekolah dulu. Jadi maknanya kitab ni itu kisah Nabi keseluruhannya. Manakala Fiqhus Sirah, Fiqhus Sirah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tengok Fiqhus Sirah tu? Fiqhus Sirah. Saya tunjuk. Ni Fiqhus Sirah, bahasa Arab. Bahasa Arab ni. Kitab Arab. Ini kisah khusus berkenaan dengan Rasulullah. Jadi kalau kita mengaji tauhid berkenaan dengan a'radul basyariyah. A'radul basyariyah ni maksud apa? Maksud apa? A'radul basyariyah. Perangai manusia. Fiqhus Sirah ni nak tengok perangai Rasulullah ni, baca sini. Perangai Rasulullah. Maknanya daripada pelantikan Rasulullah dan juga Rasulullah ni sebelum dibangkitkan menjadi Rasul, ada semua di dalam Fiqhus Sirah ni. Fiqhus Sirah ni penyudahnya Nabi wafat. Itu Fiqhus Sirah.
kita tak ambil mengaji. Bahasa Jawi ada Ustaz? Kita tak? Ada roaming, terjemah Dewan Bahasa Pustaka. Fiqh Sirah dia buat sejilid rasa saya tak ada. Yang saya ada ni yang Arab je lah. Maknanya ada jual terjemahan dia, sebiji terjemahan daripada Fiqh Sirah Ramadan Buti ni. Bagus beli kisah. Kalau nak beli hak ni, kisah Nabi-Nabi semua. Kisah-kisah Nabi, Qasasul Anbiya, cerita-cerita Nabi. Semua ada dalam ni. Dalam ni, apa nama ni, kisah-kisah Nabi. Jadi fiqh sirah ni khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya nak khabarkan, nombor satunya, kita wajib beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu tentang mereka ini diutuskan ataupun dilantik, diwahyukan menjadi Rasul. Nombor dua, Rasul ataupun Nabi ini a'radul basyariyah, seperti perangai kita juga. Makna sifat manusia, makan, minum, sakit, berkahwin, bekerja dan sebagainya. Nombor tiga, sebarang bentuk ataupun kelakuan manusia itu tidak menjatuhkan martabat ataupun status mereka sebagai Rasul. Sebagai Rasul. Yang keempat, mereka ini walaupun dilantik menjadi Rasul ataupun utusan Allah, mereka ini tidak jadi martabat seperti malaikat. Tidak martabat malaikat. Jadi mereka ini nak memberitahu tentang kebenaran pengutusan mereka ini, dia daripada kalangan manusia. Itu kita dapat ambil yang berkait dengan beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita wajib beriman ataupun percaya 125 Nabi. Kita wajib beriman percaya kepada Rasul 313. Dan kita wajib tahu 25 Rasul di dalam Al-Quran. Lepas itu kita wajib beriman khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi-nabi, rasul-rasul telah mansuh risalah mereka itu dengan kewafatan mereka itu. Manakala syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mansuh selama-lamanya hingga hari kiamat, dan berkekalan ajaran risalah nabi ini sehingga hari kiamat. Dan tidak ada nabi melainkan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, ianya kafir. Itu hak kita nak pegang ni. Yang peliknya, kita mengaji tauhid ni, kita mengaji makna nabi terakhir Nabi Muhammad. Rupanya ada pula mengaku jadi nabi di Selangor, Nabi Abdul Qahar. Yang peliknya, ada mengikut pula, ada yang mengikut Nabi Abraham. Itu ajaran-ajaran sesat. Tetapi ada yang mengikutnya kerana tank kosong, ibaratnya tank kosong. Tank kosong. Boleh faham? Boleh? InsyaAllah Ustaz. Apakah perangai Rasul alaihi wassalatu wassalam? Perangai dia seperti manusia tetapi menjaga martabatnya Ustaz. Okey, bagus. Lepas itu, soalan nombor 2-nya, apakah kitab yang saya sebut berkenaan dengan sirah Nabi? Nama kitab. Sirah kitab Qasasul Anbiya.
Qasasul Anbiya, Sirah, satu lagi Nurul Yakin. Nurul Yakin, satu lagi Itmamul Wafa. Itmamul Wafa. Itu dia. Lepas itu sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul? 4. 4. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apakah kita kategorikan Rasul ini? Maknanya sifat seperti sifat manusia, apakah kategori pada batang tubuh dia tu? Contohnya Nabi Muhammad. Macam mana kita nak tengok? Macam mana? Yang tuan-tuan faham? Seperti mana saya cakap tadi? Walaupun ia seorang apa? Tapi dia tidak menjadi martabat malaikat. Kurang tepat? Dia makan minum sakit seperti manusia biasa, Ustaz. Kurang tepat? Saya sebut tadi dia ada dua kita boleh tengok pada batang tubuh Nabi tu. Pada batang tubuh Nabi tu walaupun dia perangai manusia, tapi kita boleh tengok dua kepada batang tubuh. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tengok pada batang tubuh Nabi tu apa dia? Mengaku tak dapat? Tidak menipu dan melakukan perkara yang tidak baik, Ustaz. Betul lah tu, tapi pada batang tubuh dia tu, berdasarkan tajuk kita baca ni, Sifat dan fizikal Rasulullah. itu dia, sifat dan fizikal. Sifat dan fizikal Rasulullah. Fizikal tu seperti perangai manusia, makan, minum, sakit, apa, bekerja, kita tengok, mana kita belajar sirah. Lepas tu satu lagi sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Makna dua. Pada batang tubuh Nabi tu, segi fizikal dia seperti mana kita makan, minum. Lepas tu segi sifat dia, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu dia. Apa nama ni? Kita merangkumi sifat manusia. Walaupun Rasul itu apa nama ni, Rasul itu menjadi Nabi ataupun menjadi Rasul, tapi mereka itu tidak mencapai tahap malaikat. Tidak mencapai tahap malaikat. Dia mencapai apa? Dia mencapai apa? Tidak tahap malaikat, tapi mencapai apa? Apa yang dikehendaki. Akak Rasul lah. Yalah, Rasul. Maksudnya saya sebut juga tadi, Membimbing manusia, Ustaz. membimbing manusia. Kurang tepat. Nak jawapan tepat sikit saja. Kalau Rasulullah uswatun hasanah, Ustaz. Uswatun hasanah. Betul lah tu. Jadi CP-CP dah tu. CP-CP. CP-CP. Tidak membuat perkara-perkara yang mengaibkan. Betul lah tu. Tapi kurang tepat. Apa dia? Boleh? Boleh?
Okeylah, saya bagi jawapan. Dan seperti mana saya sebut tadi. Maknanya Rasul ni tidak bertaraf malaikat. Dia seperti manusia. Maknanya taraf Nabi ataupun Rasul ini dilantik oleh Allah Ta'ala cumanya hendak menyampaikan risalah dia. Menyampaikan risalah daripada Allah Ta'ala kepada umatnya. Itu dia. Oleh kerana itu, ada istilah di khabar. Saya tak sebut tadi. Ada istilah yang mengabarkan Nabi ini maksum, dia terpelihara. Dia terpelihara maknanya tidak mencapai martabat malaikat tetapi mencapai martabat untuk membenarkan risalahnya sahaja. Itulah berkenaan dengan perutusan Nabi, walaupun tak sampai peringkat malaikat, tidak sampai peringkat malaikat, tetapi membenarkan risalahnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan, iaitu berkaitan ataupun bersangkutan muka surat 304 itu. 304 itu. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti 5 minit insyaAllah.